Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara? Saya mendoakan hari ini hari Minggu dah boleh berkeluar ke rumah. How are you, saudara Wisan Lim? Saya lihat gambar-gambar ramai dah mula keluar pergi bercuti. Ada yang di PD, ada yang cari air terjun dan sebagainya. Apa khabar saudara Tamparan Maut? Waalaikumsalam, saudara Mat Azizi, Mazi Aziz, Zi, apa khabar Zi? Mizi sihat Zi? Boleh balik kampung dah tu dah. Saudara Mahran Halimah, saudara Ali Sharif, saudara Mustafa Ilyas. Waalaikumsalam, saudara Daud Abdul Hamid, saudara Sulaiman Hassan, apa khabar? Lama tak nampak ni. Somban sihat tu, tinggi ni nampak gayanya. Saudara Azwan Razak, tinggi man di Somban ni. Francis Koh. Saudara Syarul Azam Rubidin, apa khabar Bi? Doa saya anda dan pasangan dan keluarga sentiasa berbahagia. Rawatlah cinta kasih bersama keluarga anda. Saudara Azlan Yusof, saudara Nona Azimah, Haji Wan Ismail, apa khabar Wan? Moga sihat. Nenek Paruk, Nenek Porak, lama tak nampak. Saudara Sobri Jaafar, Pak Uda, Adnan Matno, saudara Mahrum Japri, saudara Mat Safri Mat Zun. Begitu juga dengan Samsudin Mat Zain, saudara Strawberry ini perempuan ke lelaki? Waalaikumsalam. Saudara Rosli Hassan, saudara Elis Al-Ruq Khalil. Begitu juga dengan saudara Syahrun Jundi, Tat SP, how are you? Saudara Ismail Safian, apa khabar orang Taiping? Moga sihat. Tok, saya mendoakan segala-galanya tenteram. Mungkin ya Tok Mak kita ni dia dah pergi bercuti kot. Saudara Mat Zabidi dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santun satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni saudara selesai saja pencerahan malam ini. Sebab saya harus memberi laporan keadaan COVID-19 ni yang bercelaru nampak kayaknya ya. Bagaimanapun saudara, hari ini hari Ahad 12 September. Besok ini Parlimen akan bersidang saudara ya. Dan hari ini laporan yang saya terima, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 19,198 orang. Dan jumlah terkumpul sudah pun 1,979,000 saudara. Bukan sedikit. 1,979,698 orang. Jumlah kematian hari ini tidak dapat laporan. Itu yang tadi sesuatu yang amat memeranjatkan saya. Sebab semalam apabila dilaporkan, ada laporan mengatakan jumlah kematian sejumlah sampai 592. Tapi bagaimanapun, Yang Berhormat Menteri Kesihatan kata itu adalah angka yang ada backlog, yang terkumpul dan sebagainya. Saya tak dapat memberi penjelasan berhubung permasalahan ini kerana setakat ini yang kita tahu bahawa warga kita yang terkorban kesan daripada virus corona adalah sejumlah 20,419 kematian. Tinggi saudara. Jadi semalam tu agak memeranjatkan dan ini menjadikan polemik. Kecoh lah laman di web Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sehingga hari ini pula laporannya begitu saya nampak tunggang langgang. Tiada laporan kematian. Bagaimanapun di negeri-negeri Perlis nampak gayanya ada sedikit kurang. Di Kedah juga ada susut. Perlis 67, di Kedah 1,256, semalam 1,390. Di Pulau Pinang 1,309, susut juga sebab semalam 1,865. Di Perak, macam mana ni, masih lagi ribuan. Walaupun ada kurang, semalam 1,354, hari ini 1,118 saudara. Di Selangor, alhamdulillah terus susut. Semalam 2,416, hari ini 2,347. Mungkin sebab itulah warga Selangor dah mula keluar pergi ke Port Dickson, pergi cari tempat air terjun, berkelah bersama keluarga. Dah lama sangat terkurungnya. Saya tahu perasaan keluarga yang begitu tertekan. Udahlah ekonomi yang begitu tenat saudara. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Semalam 555, hari ini 376. Kelegaan yang terlalu ketara sangat di wilayah Persekutuan. Dan di Putrajaya, tapi nampak gayanya ada peningkatan. Semalam 24, hari ini 32. Di Negeri Sembilan, itu saya katakan pasal Sulaiman tadi, naik balik. Semalam 198, hari ini dia naik balik 283. Di Melaka ada sedikit susut. Sebab semalam 490, hari ini 340.
Di Johor juga nampak gayanya ada sedikit susut, iaitu 2,110. Sebab semalam 2,282. Di Pahang, alhamdulillah dia susut lagi 722 kepada 584 hari ini. Di Terengganu masih lagi 900 saudara, sebab semalam 953, hari ini susut sedikit sangat, iaitu 930. Di Kelantan juga nampak gayanya Saudara Azmi meningkat. Di Pantai Timur ni saya tak tahu macam mana, Terengganu, Kelantan. Sebab semalam di Kelantan 1,320, dia meningkat daripada 1,254. Hari ini dia naik kepada 1,435. Tinggi di Kelantan. Di Sabah ada sedikit susut tapi tak banyak. Semalam 2,163, hari ini 1,717. Tapi di Labuan masih lagi single digit, satu angka, iaitu semalam 2, hari ini 3 saja. Tetapi yang amat memeranjatkan saya adalah di Sarawak. Tiba-tiba daripada 3,743, hari ini di Sarawak meningkat sampai 5,291. Sebab itu yang saya katakan daripada semalam, kemarin, negeri-negeri yang bersempadan ataupun berada di perairan Laut Cina Selatan harus berhati-hati. Saya lihat bahawa gelombang kenaikan di negeri seperti di Kelantan, di Terengganu, sebahagian di negeri Pahang, di Johor, di Sarawak, di Sabah. Ini perlu berhati-hati saudara, sebab gelombang kenaikannya begitu mendadak. Rusnin Kerengot, itu keadaannya. Puan mesti berhati-hati ya. Kerana sebab saya lihat katanya jumlah kematian sebenar dari 592 yang dilaporkan semalam katanya adalah 100 saja. Sementara selebihnya adalah daripada tunggakan data. Itu kata Khairi Jamaluddin. Saya pun tak tahu. Laporannya kita bacalah bahawa angka kematian semalam agak membingungkan kita sebab jumlahnya 20,419. Jadi artinya data-data itu benar. Tapi katanya ada backlog, ada yang dulu bercampur aduk. Saya rasa ini keadaan agak membingungkan warga kita. So saya mengharapkanlah agar Menteri Kesihatan kita laksanakanlah tugas secara tuntas. Jangan kita kalau boleh menyelindungi. Kalau jumlah kematian itu tinggi, laporkan yang tinggi. Supaya rakyat dapat tahu, supaya rakyat lebih berhati-hati. Bukanlah kita seronok dengan orang mati ni. Saya dah bagi tahu berkali-kali. Kita memang tidak seronok kalau melihat ini jumlah mereka yang mati kesan daripada jangkitan virus corona. Malahan kita pun tak seronok melihat saban hari jumlahnya masih lagi tak kurang. Kita kalau boleh nak tengok agar jumlah keseluruhan COVID-19 ini susut sesusut-susutnya. Bukan angka 19,000, 18,000, 17,000. Itu bukan memadai. Kita kalau boleh biarlah 200-300 saja. Sebab rakyat kita bukan ramai mana nak dibandingkan dengan warga negara seperti di India, di China, di Amerika dan sebagainya. Jadi saya haraplah, sebab kita kabarnya telah pun menjalani vaksinasi, puratanya sudah ambil 80%. Jadi saya tak tahulah keadaan begitu. Bagaimanapun untuk laporannya setakat hari ini saudara, setakat hari ini tanggal 12 September ni jumlah jangkitan virus corona untuk bulan ini saja adalah 233,444 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tinggi saudara untuk bulan-bulan September ni. Kita harapkan bahawa janganlah ia berterusan yang sebegitu. Saya pun orang Kelantan kata seeh lah bila lihat angka-angka yang begitu, yang menggerunkan kita. Tak kata pada diri kita, keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita yang tinggal di Johor, yang tinggal di Kelantan. Saya ramai juga keluarga saya di Kelantan, di Terengganu, Riau. Begitu juga di Kedah. Kabarnya semalam angka kematian di Kedah tinggi. Jadi saudara, kalau tidak ada keperluan, nasihat saya secara peribadinya, tak payah kita keluar rumah. Duduklah di rumah, rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Dan kalau kita keluar rumah, jaga kebersihan diri. Ingat saudara, kita jaga diri kita. Hanya kitalah yang boleh menjaga keselamatan kita. Dan bersama kalau ada vaksin. Vaksin itu, ia bukan ubat. Ia adalah sebagai shield ataupun perisai agar jangkitan ini tidak berlarutan. Dan kita mengharapkan agar Kementerian Kesihatan dapat segera mencari ubat yang tuntas untuk
rawatan kepada COVID-19 ni. Jangan dibiarkan berterusan. Baik saudara, kita pergi tazkirah singkat. Ya, ini tentang wahai kaki yang masih di bumi. Saya kena ingat ya, ketika seseorang itu bila dia meninggal, jadi harta, anak-anak dan keluarganya tidak akan bermanfaat baginya. Hal yang paling bermanfaat untuknya hanyalah amalan sepanjang hayatnya dan juga anak yang soleh yang sentiasa mendoakan, memohon keampunan daripada Allah untuk orang tuanya. Jadi kita ya, kalau orang tua kita dah tak ada, kita mohonlah keampunan. Tapi biarlah kita jadi anak yang soleh. Kalau kita tak jadi anak soleh, doa tidak dimakbulkan pula, saudara. Sebab dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang akan menyertai mayat. Ya, waktu menuju ke kuburan. Pertama, keluarga. Yang kedua, harta. Dan ketiga, amalannya. 2 perkara akan kembali dan 1 perkara yang akan tetap tinggal bersamanya. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, siapakah orang yang terbaik? Baginda menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dan mengajar pada setiap Muslim dalam kehidupan dunia ini, kita harus menganggap bahawa diri kita ini, macam saya katakan semalam atau kemarin, bahawa dunia ini hanyalah sekadar persinggahan yang sementara, saudara. Sebab baginda berpesan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang singgah untuk sementara. Sebab kita akan menuju ke dunia yang lebih kekal, itu dunia alam akhirat. Jadi Ibu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau masih berada di sore hari, janganlah menunggu pagi untuk beramal soleh. Jika engkau masih berada di pagi hari, janganlah menunggu sehingga waktu sore. Jadi manfaatkanlah masa sihatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Manfaatkanlah masa hidup kita dengan beramal soleh sebelum datangnya kematian. Itulah tazkirah singkat saya hari ini. Semoga ada bermanfaat untuk saudara sebagai bekalan untuk kita semua, saudara. Ingatlah, saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Saudara, saya sentiasa mendoakan agar teman-teman dapat terus bersiaran bersama dengan saya. Sambil-sambil itu kita menyuntik pengajaran ataupun pengetahuan yang saya timba daripada teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya dan juga daripada buku-buku yang saya baca. Usia-usia emas ini, saudara, kita gunakanlah masa kita untuk beramal ibadat dan membaca benda-benda yang baik. Saudara saya, saudara Cikgu Hibil Hasan. Apa khabar Cikgu Hibil? Terima kasih. Beliau mengirimkan kata-kata itu, mutiara kata. Kata saudara Hibil, kesulitan menunjukkan manusia yang bagaimanakah kita. Ini ayat ini adalah daripada Epictetus. Petikan daripada kenyataan Epictetus, seorang pemikir hebat zaman Mesir dulu ya. Jadi kesulitan itu seringkali akan menunjukkan bagaimanakah kita sebenarnya. Apakah kita orang yang baik, apakah kita orang yang sabar, apakah kita orang yang pembengis, apakah orang yang tidak sabar menghadapi cabaran. Kerana saudara, kata saudara Hibil lagi, dalam diam ada yang memerhati, ada yang suka, ada juga yang membenci, tanpa sebab dan alasan. Jadi bersyukurlah kita ketika kita disayangi dan bersabarlah ketika kita dibenci. Untuk itu usahlah sesal dan kesal dalam hidup ini, serta berusahalah agar diri kita tidak dibenci oleh orang. Saudara Ki, Ryan, saudara Puan Salbiah, Omar, Mat Idris, ini teman-teman kita dalam Instagram. Sebab itu saya katakan, kalau teman-teman, kalau ada gangguan dalam Facebook, lari ke Instagram. Sebab saya buat serentak. Saudara, apa khabar saudara Mazlan Ramli, saudara Fendi Muhammad, saudara Normah P. Muslim Aman, Agung telah menitahkan bahawa kerajaan Mae Sabri haruslah menangani COVID. Maknanya kes COVID harus diturunkan. Betul, benar. Itu harapan dan titah daripada tuanku. Saya harap Khairi Jamaluddin dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan sebab beliau dilantik sebagai Menteri Kesihatan. Ini bukan kerja main-main, saudara. Saudara Faizal Acu, apa khabar? Saudara Muhammad Abdul Sani.
Saudara Syafri Zari, Saudara Mokhtar Ma'ruf Abdullah Kida. Begitu juga dengan Nizar Fikri, Winner Tokan. Winner Tokan, nama sedap-sedap. Tokan ni kalau ini apa Underworld ni hebat lah. Baik, saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan menuju kemuflisan. Ya? Dan kita berharap agar besok bermulanya parlimen bersidang, lusa akan dibahaskan setiap wang yang dibelanjakan. Ya saudara. Dan tentang moratorium ni kita amat berharap agar ada wakil-wakil rakyat. Saya dah menghubungi beberapa orang teman-teman yang menjadi ahli parlimen supaya menyuarakan masalah ini. Saya mudah-mudahan permasalahan atau persoalan ini dapat dijawab, sebab kita tak mau menteri kata boleh tapi akhirnya tak terlaksana. Begitu juga dengan pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. Kita mengharapkan agar ada sesuatu yang lebih baik. Dan kepada mereka yang masih menanti dan telah pun membuat permohonan, kalau belum dapat lagi, saya harap bersabar, insya-Allah. Tapi sabar pun ada hadnya juga lah saudara ya. Saudara Ali Ghani, saudara Beautiful Maria, Azlan Yusof. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah bukan masanya untuk retorik ataupun bukan masa untuk kita berretorika. Sebelum saya memberi pencerahan kenapa saya lontarkan tajuk malam ini bukan masa untuk retorika, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Beliau sentiasa mengikuti perkembangan kita walaupun beliau berada di Perlis dan tidak jemu-jemu, tidak menghiraukan. Dia tak bersihat tapi dia tetap mengirim kepada kita, menyantuni warga kita dengan pantun-pantun, culipan pantun yang indah bahasanya. Kata Pak Nazil, buah tangan dibawa Pak Manan untuk Pak Ngah di Padang Katung. Kisah sumbangan bakul makanan, orang tengah mengaut untung. Ini sebenar-benarnya. Inilah realiti sebenarnya, saudara. Jadi Pak Nazil pun menghantar kiriman pantun begitu, beliau menyindir bahawa bila pihak pimpinan negara ada menyediakan jumlah wang yang begitu banyak untuk kantung makanan ataupun bakul makanan, tetapi yang mengaut keuntungan orang tengah. Kemudian katanya lagi, ikan sia sepat benua. Ikan sia ni jarang kita dengar. Sebenarnya adalah sejenis ikan air tawar. Ikan kalau kampung saya kita panggil ikan darat lah. Saya orang laut, orang tepi laut ni kalau ikan dapat air tawar ni kita panggil ikan darat. Jadi kata Pak Nazil, ikan sia sepat benua, ikan lidah juga dihidang. Ikan lidah ni ikan sebelah ataupun setengah orang panggil ikan sisa Nabi Sulaiman. Warna dia warna coklat. Jadi itu panggil ikan lidah. Jadi ikan sia sepat benua, ikan lidah juga dihidang. Hebatnya Malaysia di mata dunia. Riuh rendah, parlimen bersidang. Jadi Pak Nazir sudah pun meneka bahawa lusa lah, bukan besok. Lusa bila parlimen bersidang, riuh rendah lah parlimen kita ni. Kita mengharapkan agar mereka membicarakan, mengutarakan masalah rakyat. Bukan riuh rendah hanya melontarkan retorika. Sebab ini bukan masanya untuk kita bercakap soal-soal retorika. Kemudian ada sahabat kita je, Kangrang Kecepit. Nama macam-macam dia orang bagi. Dia pun nak berpantun juga Pak Nazil. Katanya, pagi hari mandi di kali, sejuk dingin hingga ke tulang. Tunggulah wahai Pak Menteri, time undi kami buang ke longkang. Dia marah sebenarnya. Rupanya Kangrang Kecepit ni dia marah kepada menteri-menteri yang tidak menyantuni rakyat. Jadi dia kata tunggulah masa mengundi nanti, kami buang anda ke longkang katanya. Saudara Abdul Ghani, ikan belah, betul, ikan sebelah, ikan belah. Saudara Aminah Jaafar, Pakcik filem kru. Mohon pasport antarabangsa di samping tu sebab PKP kita tidak dibenarkan keluar negara. Jawabnya pasport simpan di rumah ajalah. Puan Maria Putih, Pop Yeng Kamal. Baik saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya kena memberi peringatan bagi mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun dalam mana-mana alam maya
Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang komen daripada pembaca ataupun apa yang anda lakukan. Kerana kadang-kadang saya lihat suntingannya hari ini ada 3 yang disunting dalam YouTube itu, semua main 10 minit, 5 minit. Jadi maksudnya lari habis. Kemudian ada tajuk pula tak ada kena mengena dengan apa yang saya nyatakan. Kalau nak pakai, saya dah kata berkali-kali, pakailah sepenuhnya. Ataupun gunakan, tengok duration bila saya bercakap soal politiknya, setengah jam, pakailah setengah jam. Tapi kalau sekap pendek-pendek itu lari maksudnya. Itu yang kekhawatiran saya. Bagaimanapun saya nak jelaskan bahawa ini adalah pencerahan politik. Dan kita mesti ada prinsipnya berdasarkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau anda tak bersetuju, saya pun setuju, tak ada masalah. Kalau anda setuju, pun saya setuju. Ya. Jadi, jangan marah. Kalau saudara tidak bersetuju, nak kirim, nak berbahas, kirimlah. Gunakanlah bahasa yang baik-baik, saudara. Kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni keharmonian. Apa khabar Tok Wan Selayang? Sebegitu juga saudara Man Kidal 72. Isyam Yusof, saudara Zack. Ramai lagi orang dewasa tidak divaksin. Tengok kat luar negara dah full stadium boleh tengok bola. Saya lihat ini Piala England dan Piala Eropah, memanglah ramai stadium. Kita di sini tak tahulah saya. Saudara. Dan saudara Menteri Pendidikan tadi saudara ini saya panggil dia Jidin ajalah. Dia membuat kenyataan bahawa sekolah tetap akan dibuka pada 3 Oktober nanti, tetapi bagaimanapun ada 50%, ada yang boleh masuk seminggu, kemudian ganti seminggu. Saya pun tak tahu, bercelaru nampak gayanya. Dan lepas tu dia kata bahawa mereka yang naik kelas daripada sekolah rendah biasa kepada sekolah menengah akan bermula pada bulan Mac tahun 2022. Jadi saya tak tahulah macam mana dia punya takwim pendidikan. Cuma yang kita harapkan, kalau keadaan masih lagi jangkitan puluhan ribu ni, tak payahlah dulu. Dah cantik dah anak-anak belajar dari rumah. Tak ada keperluan pun. Jadi saudara Obit Talok, dia kata bila kita nak bebas ni tu. Ambo tak tahulah bila nak bebas. Demo Kelantan dah tinggi lagi macam mana nak bebasnya. Bukan salah kerajaan, hak ni kesalah masalah COVID. Dan pimpinan masih lagi belum dapat melaksanakan pembasmian virus corona ini secara tuntas. Saudara Obit Talok mengelulung lidah kawan Saudara Zani, saudara Kashmi, Kasihmi. Saudara Johan Jo, Datuk, kalau boleh suruh PM naik air citra kepada RM10K. Memang dia dah janji. Saya dah kata bahawa keputusan daripada Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan kata dia kata boleh 10,000. Tapi soalnya bila? Saya berhubung dengan sekolah anak-anak kita ni, kekhawatiran saya kalau sekolah dibuka bulan hadapan, iaitu 3 bulan, tapi kalau COVID tak selesai lagi, macam mana? Ini masalahnya. Takkan kita nak dedahkan anak-anak kita dengan jangkitan virus corona, akhirnya merebak balik. Begitu juga guru-guru. Jadi kenapa pihak Kementerian Kesihatan ni pendidikan tidak mau memikirkan, duduk betul-betul berbincang secara tuntas. Apa tindakan, apa SOP, apa ubat, apakah anak-anak dah diberi vaksin dan sebagainya. Jadi saya tidak menghalang untuk sekolah dibuka. Kita mahu generasi kita mendapat ilmu. Tapi dalam waktu yang sama, kenalah disaring betul-betul. Jangan buat keputusan, hari ini buka sekolah, 2 minggu lagi bila kes meningkat, tutup balik. Jadi kanak-kanak bengong, cikgu pun separuh bengong. Jadi saudara ini Menteri Pendidikan, Senator. Anda je Senator. Hebat sangat, tapi biarlah buat kerja dengan hebat. Sebab berhubung dengan baku makanan ni, saya terima kiriman daripada saudara Azmi daripada Kelantan. Dia kata bahawa peruntukan sejumlah 300,000 tu yang diberi pada tiap wakil rakyat sepatutnya mesti ada di audit. Kita mesti menubuhkan audit sejauh mana barang-barang itu dibeli dengan resipnya, benarkah benda itu sampai pada rakyat. Kita tidak mahu bahawa rakyat cuma dapat setengah, yang lain orang tengah sapu. Ini masalah yang saya lihat betul
bahawa kerajaan dah keluarkanlah zaman Tan Sri Muhyiddin dulu. Tiap-tiap wakil rakyat dapat 300,000. Apakah 300,000 itu dibelanjakan secara tuntas? Memang ada kawasan tak cukup. Bila pengundinya ratusan ribu. Macam di kawasan-kawasan bandar. Tapi kalau kawasan itu sekitar 30,000, masih lagi tak dapat, ada sesuatu yang tak kena. Ini banyaknya di Kelantan, di Terengganu, dan sebahagiannya di negeri Kedah, yang mana pengundi tak ramai mana. Jadi saya bersetuju dengan pandangan Saudara Azmi Muhammad daripada Kelantan. Dia kata mestilah diadakan audit forensics. Nak tahu butiran, belian. Dari mana you beli? Ambil resipnya. Betul ke tak betul? Ini duit rakyat. Saya dah katakan bahawa wang bantuan kerajaan itu adalah duit rakyat. Bukan duit daripada poket Perdana Menteri, bukan wang daripada menteri, bukan wang daripada ahli-ahli parlimen. Ini adalah wang yang diambil daripada kantung rakyat untuk rakyat. Tapi bila saya dapat tahu bahawa kantung makanan ini masih tak merata. Cuma yang saya lihat laporan yang saya dapat, saya cakap terus terang yang saya dapat, ahli Dewan Negeri Pasir Panjang, dia hantar semua. Ahli parlimen, ketua UMNO Bagan Lumut, saya tengok bersusun beras. Dan ini telah pun sampai kepada pengundi-pengundi ataupun warga di kawasan Taman Samudra, di seluruh kawasan Lumut dah dapat tanpa mengira bangsa. Begitu juga di Kapar. Walaupun beliau daripada Parti Keadilan, tapi kalau betul dia buat kerja, okey. Tetapi bila saya tanya malam dulu tu, saya tanya dengan Wabi Sibarasa, dia kata kalau rakyat minta dengan dia baru dia bagi. Ini dah tak betul. Tapi saya lihat jugalah macam mana saudara Yang Berhormat Datuk Samsul Nasarah. Beliau sendiri menghantar. Puteri UMNO sendiri sampai ke Sabah, sampai ke Sarawak menghantar makanan. Itulah caranya sepatutnya, saudara. Jadi ada yang buat, tapi saya tak nampak lagi laporan sepenuhnya. Tanah Merah hanya dapat sekampit beras 10 kilo saja, Dok. Ini daripada Abi Kui. Kalau 10 kilo beras, baru harga RM32 ataupun RM28. Sedangkan yang dia dapat, wakil rakyat dapat RM300,000. Jadi nak buka sekolah cepat ni takut orang tagih laptop kot. Saudara John Ringo, itu benar. Saya tahu bahawa kerajaan, walaupun itu kerajaan terdahulu, tapi menteri yang sama. Dia bertanggungjawab, Menteri Kewangan yang sama, sebab dah berjanji bahawa ada di bekalan dan telah pun diluluskan. Kalau diluluskan, tentulah wang telah diambil untuk pembelian 150,000 unit laptop untuk kanak-kanak atau pelajar-pelajar kita. Tapi bagaimana yang saya katakan di balik pulau hari itu, dia pun tak dapat. Jadi keadaan begini sepatutnya harus disiasat secara tuntas. Tapi saya lihat daripada kiriman saudara Muhammad Harmi, dia kata kerajaan ni sebenarnya macam tak peka dengan masalah semasa rakyat. Mereka tak peka, memang benar. Ramai yang tak dapat dan kebanyakannya pula katanya tak pasti bagaimana nak buat tuntutan. Sebab itu saya menyarankan agar pimpinan, khususnya saya cuma boleh bercakap dengan warga UMNO. Pimpinan UMNO, peringkat cawangan, bahagian, laksanakanlah tugasnya sebaik mungkin. Berjumpa dengan rakyat, siapa yang tak dapat lagi, bagi guidance, bagi bantuan, bagi panduan macam mana nak membantu rakyat. Kalau dibiar benda begitu, rakyat pergi tunggu. Hari siang, besok malam. Malam, siang, subuh. Apa pun tak ada. Jadi rakyat bertambah marah. Mencengkam lagi. Saya khawatir sebab hari ini Perdana Menteri datang daripada UMNO. Jadi Perdana Menteri kena lihat benda ni. Jangan sampai era beliau juga, maka masalah rakyat tak selesai lagi. Masalah bantuan. Janji dah bagi. Peruntukan dah ada. Dah diambil daripada tabung. Saya tak tahu ambil tabung dari mana. Katanya 3 bilion. Bukan sedikit wang 3 bilion tu, saudara. Tapi kalau tak sampai sepenuhnya. Jadi yang beratur dekat bank tak dapat. Tunggu, besok datang lagi. Bila mereka pergi ke bank, mereka mengeluarkan belanja juga. Betul, tak banyak, RM10-20. Tapi dalam keadaan sekarang, hari ini, RM10 begitu berarti bagi rakyat. Jangan tengok yang mana mereka sempat pergi bercuti. Itu mungkin mereka bekerja. Mereka ada gaji bulanan. Tapi rakyat biasa yang duduk tersempit, terhimpit di rumah, ini perlu disantuni. Saya amat mengharapkan, terus terang saya katakan, pimpinan, sama ada khususnya pimpinan UMNO, peringkat cawangan, bahagian dan negeri, harus memikirkan untuk membantu kerajaan bagaimana rakyat boleh dapat bantuan prihatin PKC ini sepenuhnya. Jangan ada yang tertinggal. Sebab
Perdana Menteri sudah melontarkan kenyataan. No one is left behind. Jangan cakap tak sempat bikin. Saudara, ini keadaannya apa? Sebab kita dah hampir dengan pilihan raya. Saudara Al-Mudalil Ahmad, dia hantar kat saya, dia kata zaman dulu, zaman kerajaan Barisan Nasional, Datuk Seri Najib bagi peruntukan macam-macam. Sekolah jenis Cina pun bagi, dapat bantuan ni, tetapi akhirnya bila mengundi mereka tak undi Barisan Nasional. Sebab itu kena perhati betul-betul, kena tangani. Jangan kebencian itu terus mencengkam di dada rakyat. Kita mahu melihat bahawa kepimpinan akan datang dan kepimpinan hari ini benar-benar tulus. Saya tahu bahawa antara menteri-menteri yang ada hari ini pun bukannya boleh pakai pun. So datang daripada kerajaan yang gagal dulu. Tapi tak tahulah Perdana Menteri nak merasakan dia boleh menangani, boleh menjadi pasukan beliau, boleh berkhidmat dengan baik. Tapi yang saya lihat membuat rakyat marah, khususnya di Kota Raya Kuala Lumpur. Dulu kita bising. Masa zaman Tun Abdullah Badawi jadi Perdana Menteri, bila naik gambar poster, macam saya katalah 2 minggu lepas, poster pemimpin-pemimpin besar-besar tengah Kota Raya Kuala Lumpur. Akhirnya Pak Lah kata tak payahlah. Jadi pemimpin akan datang tu janganlah gunakan belanja yang bukan-bukan hanya untuk menonjolkan diri sebagai pemimpin. Okeylah, tiba-tiba hari ini saya tengok dalam website saya hari ini, dalam Facebook, Mak Datuk Kuala Lumpur. Dapat menteri besar Menteri Wilayah Besar yang baru. Tahniah Syahidan Kasim sebagai Menteri Wilayah. Apa benda lah kau orang ni? Menghabiskan duit rakyat. Itulah saya marah tu sebenarnya. Nak buat apa? Kalau tahniah Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Ismail Sabri, okey juga. Ini sekadar Menteri Wilayah, alah, ganti Tan Sri Anwar Musa. Nak buat apa tunjuk gambar tu, gambar sana, gambar sini, buat apa? Saya tak faham. Sepatutnya poster itu digunakan. Pastikan anda sentiasa melakukan penjarakan sosial, kempen untuk COVID. Lebih baik daripada tunjuk gambar, buat apa? Kalau gambar tu handsome macam Shah Rukh Khan, bertahan juga. Ini I cannot brain lah. Kalau gitu. Sebab itu saya katakan menteri yang ada dengan Ismail Sabri ni, apa tujuan saya tak tahu. Saya tak boleh fikir untuk tujuan apa dia nonjolkan diri dia. Sebab menteri yang dulu tak buat begitu. Tak pernah pun saya rasa menteri yang dilantik sebagai menteri wilayah ni bagi tahu akulah menteri wilayah. Yang paling penting sekarang ni warga wilayah tengah susah ni. Tangani mereka. Beri hotline untuk warga Kota Raya Kuala Lumpur. Kalau anda susah, ini hotline pejabat. Tak payah tunjuk muka dia. Buat apa? Macam saya katakan, kalau lawa tu hal juga. Berkarat ajalah, menyusahkan orang ajalah. So saya terima kasih dah juga pada saudara Zainuddin Latang. Ini daripada Putatan. Salam, dia kata Otai UMNO. Memang pun saya all the way UMNO. Dia kata, sebab itu dia dari awal lagi dia kata saya sudah suarakan PRU adalah jalan penyelesaian terbaik. Memang betul. Saya pun bersetuju dengan pandangan saudara Zainuddin Latang daripada Putatan. Sepatutnya sekarang ni tak payah kita fikir banyak lah. Sebab yang ada sekarang ni, ya Allah, saya tak boleh bayangkan lah. Apakah itu KPI-nya? Nak menunjukkan dia tu bekerja, maka gambarnya digunakan untuk di tiang-tiang Kalau takut nanti orang marah, nanti orang baling dengan telur busuk macam mana? Ambil gambar. Lagi malu. Tak payahlah. Jadi saya berpesan pada teman-teman, rakan-rakan, khususnya pemimpin daripada UMNO. Enough is enough. Kita bukan untuk memprojek diri kita. Kita harus menyantuni masalah rakyat. Rakyat tengah susah, jangan kamu tunjuk diri kamu itu kerana kamu hebat seorang pemimpin. Enough is enough. Zaman sekarang ni bukan zaman itu. Hari ini segala-galanya di ujung jari. Saya aja gambar hari ini tengok penuh dalam saya punya Facebook saya. Menyampah pun ada, rasa nak baling di telefon tu. Tak, bukan pasal apa. Saya tahu kenapa orang mengirim barang itu pada saya. Kerana mereka benci. Mereka tidak mahulah melihat tindakan-tindakan seperti itu. Dan sekarang ni kata saudara Kamu Zaman, dia kata dah UMNO perintah negara lagi. Buatlah yang terbaik. Betul saudara Kamu Zaman Sam. Dia minta sekarang ni UMNO dah perintah. So buatlah yang terbaik.
Tak perlu lagi kita bercakap. Jangan cakap tak serupa bikin. You are the minister. You sebagai menteri, laksanakan. You ada kaki tangan, you ada pegawai, you ada kementerian you. You ada all sort of... Dulu jadi pembangkang. Dulu waktu itu UMNO sama picisan. Kerajaan Perikatan Nasional. Mungkin nak buat itu tak boleh. Tak. Sekarang ni, Perdana Menteri daripada UMNO. Kalaulah untuk menyantuni rakyat, anda minta satu peruntukan, anda bantangkan satu kertas kerja Perdana Menteri, confirm dia akan setuju. Tapi tak tahulah kalau Perdana Menteri pula tak nak sokong, itu bolehlah kita balonlah Perdana Menteri pula. Saya kalau harapan saya tentulah ada perubahan. Sebab rakyat mahu melihat perubahan. Sebab itu waktu berlaku perubahan kerajaan dulu, rakyat merayakannya. Saya cakap terus terang, mungkinlah orang Parti Pribumi marah dengan saya. Marah-marahlah. Tapi itu realitinya secara. Dan keadaan sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri hari ni semalam buat pengumuman. Kadang-kadang lucu. Saya ada apabila Wabi Rosso dia kata bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna mencadangkan kepada Menteri Kewangan untuk memberi subsidi untuk membeli pada pengusaha-pengusaha. Lebih kurang dia kata dia kena kasih lebih kurang kepada 20 pengusaha ladang ayam. Saya kata, ini is not the issue. Ini bukan caranya, takkan bagi pada subsidi pada pengusaha ladang sahaja. Yang paling penting, rakyat nak tahu macam mana nak menurunkan harga ayam yang telah meningkat dah 35% daripada harga pasaran sekarang. Kenapa? Memanglah sebagai pengusaha dia mengatakan bahawa puncanya, pertama sekali bekalan tak cukup. Yang kedua, kerana kos harga untuk makanan ayam itu. So, jadi bukan subsidi bagi pada mereka wang, beri mereka harga makanan untuk pendak-pendak ayam dapat harga yang dulu. Bukan tak boleh buat. Benda boleh. It's a split of second. Yes or no. Jadi berjumpa dengan mereka, bertanya dengan mereka, cari bukan dapatan daripada kenyataan daripada pengusaha ladang itu, ladang-ladang ayam ni, bawa jumpa pada Menteri Kewangan minta subsidi. Jadi saya kata lucu. Sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna bukan hanya nak kawal harga ayam, harga barang lain macam mana, harga ikan macam mana, harga tepung macam mana, harga beras macam mana, harga minyak macam mana, harga gula macam mana, 1001 macam yang keperluan rakyat sekarang ini, harga meningkat. It is not only harga ayam. Jadi kalau selesai, okey, masalah ayam bagi subsidi. Kemudian beras bagi subsidi pada pengimport beras. Sepatutnya jumpa dengan pengimport, okey. Kalau kamu tak boleh sesuai dengan ini, saya akan buka kepada lebih ramai lagi untuk orang nak jadi pengimport beras. Saya ingat, sudah pasti mereka juga akan setuju dengan kawalan harga beras. Dan kalau anda, harga ikan apa semua, saya akan bagi peluang. Bukan hanya Lembaga Kepejahatan Ikan Malaysia saja. Saya akan bagi peluang pada semua orang nak jadi pengimport ikan daripada Indonesia, daripada Thailand dan sebagainya. Kalau ini tidak. Jadi anda tapis bagi orang tertentu saja sebagai pengimport. Dalam keadaan begini, dalam keadaan rakyat susah. Sebab itu saya katakan, jangan izinkan kapitalis mencekik kehidupan rakyat. This I cannot stand. Dan you sebagai menteri harus berusaha bagi pihak rakyat. Bukan memperjuangkan untuk bagi subsidi kepada 20 pengusaha ladang. It not going to solve the problem. Adakah 20 pengusaha ladang itu membekalkan ayam ke seluruh negara? Banyak ayam-ayam yang diimport daripada Thailand. Ayam diimport dari luar negeri. Bagaimana? Apakah kita akan bagi subsidi pada pembekal ayam dari luar negeri? Jadi saya kata kadang-kadang ni jangan buat lawak bodoh lah. Kadang-kadang timbalan menteri ni buat lawak bodoh. Bagi subsidi untuk 20 pengusaha ladang ayam. Apakah itu jaminan harga ayam akan murah? Kalau tak murah macam mana? Kos pengangkutan. Kena ingat semua itu kos itu berlaku sebab harga minyak naik. Jadi kos pengangkutan naik, harga buruh naik, harga cukai naik. Jadi ini yang perlu ditangani. Dan betul saudara Muhammad Mazni Haji Ahmad, dia kata yang main harga ni adalah geng kartel. Betul. These are the people, mereka inilah perlu ditangani. Jadi sebab itu saya katakan kalau mereka dapat lesen, permit untuk mengimport, jumpa dengan orang, kalau kamu tak mau mengurangkan harga, mengekalkan harga yang sama, kamu memberi macam-macam alasan, maka saya akan buat pengumuman bahawa kementerian saya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna
bersama juga dengan Kementerian Pertanian akan membuka kepada siapa saja untuk menjadi pengimport. Kita akan keluarkan lesen untuk mengimport barang-barang makanan. Saya rasa kalau buat begitu ketor dia orang. Tapi you must have the gut. Anda mesti ada kekuatan. You mesti ada jati diri untuk menyelesaikan ini masalah rakyat. Di mana-mana negara pun kalau menterinya, kalau pemimpinnya yang jenis bolak-balik begitu, akhirnya terkesan rakyat. Umpamanya lah, ini orang kata bukanlah saya. Kalau saya cakap, before saya ditergajang oleh rakyat, I kick you out first. Sebelum saya dihukum oleh rakyat, sebelum saya dicampak oleh rakyat ke longkang, lebih baik saya campak awak ke longkang dulu. Sebab saya berhadapan dengan awak 20 orang saja. Yang saya berhadapan dengan 32 juta rakyat. So ini kena bercakap terus terang, saya tuntah kena ada keberanian. Menteri-menteri sekarang ni kena berani untuk membuat satu tindakan. Jadi jangan kita loleh. Akhirnya yang terkesannya rakyat. Ini yang membuatkan saya tidak dapat terima. I cannot accept. Bila saya kata I cannot brain tu, saya tak boleh menerima alasan-alasan bodoh yang diberikan. Yang rakyat nak tengok, pergi ke pasar, bagaimana tiba-tiba saja dalam seminggu ini harga ayam naik sampai 30%. Apakah selama ini harga barang makanan ayam itu dah naik dulu? Ini masalahnya. Kenapa tiba-tiba? Ini semua nak ambil komisen je. Betul lah saudara Wakmin. Nah, masalahnya akhirnya rakyat merasakan, mengundang persepsi rakyat bahawa adanya berlaku elemen-elemen komisen dan sebagainya. Saya taklah kata begitu, Saudara Sharifuddin Adnan. Saya tak kata itu. Tapi bagi kadang-kadang mereka membuatkan kita I cannot brain lah bila buat kenyataan-kenyataan sebegitu. Betul, saya cakap terus terang. Bukannya kita nak marah sangat-sangat. Saudara Hafiz, menteri tak makan ayam. Ya, dia tak makan ayam, tak tahulah dia makan bulu ayam ke maknanya. Baik, betul. Saya bersetuju dengan Saudara Arsyad Muhammad. Kerajaan yang Mak Berhormat Datuk Ismail Sabri ada 90 hari lagi. Kita nak melihat rakyat memerhati. Sebab itu sekarang ni masa bukan untuk retorika. Saudara, besok Parlimen akan bersidang. Agung akan bertitah. Mestilah besok semua ahli-ahli Parlimen datang ke Parlimen dengan pakaian indah. Hebatlah. Sebagai the lawmaker, semua orang hadir mendengar titah tuanku. Saya berkeyakinan tentulah tuanku akan menekankan permasalahan COVID, permasalahan ekonomi dan kehidupan rakyat. Ini pasti. Dan saya mengharapkan agar setiap ahli-ahli Parlimen dan setiap menteri, timbalan menteri dan kaki tangan kerajaan di peringkat tertinggi mengambil titah tuanku dan nasihat tuanku yang dia akan dibuat secara terbuka besok. Ambillah itu sebagai satu amanah daripada dulu Yang Mulia Tuan Agong, nak melihat negara kita kembali makmur, nak melihat negara kita ni rakyat kembali ceria. Bila COVID dapat kita selesaikan secara tuntas, ekonomi kembali macam dulu, tentulah baginda juga akan bahagia melihat rakyatnya senang. Itu saja. Dan bermula daripada besok, pada hari Selasa, siaplah. Mereka yang itu tunggulah. Cuma saya juga ingin melaporkan bahawa Yang Berhormat Barubian katanya beliau ahli Parlimen daripada Selangau. Dia tak dapat hadir kerana beliau disahkan positif COVID-19. Jadi beliau sepatutnya dijadualkan datang ke Kuala Lumpur, tapi bila dari Kuching, tapi bila buat penyiasatan ataupun dibuat ujian bahawa beliau disahkan COVID-19. Jadi saya nak menyantuni juga pada pandangan daripada saudara Syed Sharafuddin. Dia kata rakyat diutamakan dan didahulukan, hanya ada parti UMNO. Betul. Sebab itu Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi, beliau menyatakan bahawa kali ini pimpinan tidak boleh banyak retorik. Cakap saja, tak sempat bikin. Kerana segala pengumuman berhubung bantuan dan sokongan kepada rakyat perlu sampai terus dengan segera. Ini tuntutan Presiden UMNO. Dan beliau menyatakan ini tentulah ditujukan kepada ahli-ahli Parlimen UMNO yang memegang jawatan sebagai menteri. Ini Presiden dah bercakap sebab beliau melihat, beliau dapat laporan daripada rakyat bawahan. Dan beliau juga selaku pengurusi Barisan Nasional mahu melihat agar kesan
akibat impak ekonomi impak pandemik COVID-19 ini terhadap negara sangat besar, dan beliau mau melihat benda ini dapat diatasi dengan segera. Ekonomi Malaysia memang dijangka hanya akan berkembang antara 3 hingga 4% bagi keseluruhan tahun 2021. Itu lebih rendah berbanding unjuran awal pada 6.0% hingga 7.5%. Artinya kita sudah mendekati lagi zaman kemelesetan. Jadi kata Datuk Seri Zahid, itu pun dengan sasaran semua negeri telah beralih ke fasa 4. Jadi Pelan Pembangunan Nasional menjelang November 2021. Maksudnya masih ada rakyat akan berdepan dengan kesulitan walaupun selepas sektor ekonomi dibuka sepenuhnya. Terutama yang terkesan teruk akibat pandemik seperti kehilangan perniagaan ataupun pekerjaan. Ini sebagai Presiden UMNO beliau dah melontarkan. Jadi ahli-ahli Parlimen UMNO yang menjadi menteri, ahli-ahli Parlimen UMNO perlu membahaskan benda ini di Parlimen. Jadi golongan peniaga, kata Datuk Seri Zahid, misalnya, akan berdepan dengan cabaran untuk memulakan perniagaan atau untuk memulihkan perniagaan yang sedia ada. Mana nak cari modal? Where to find the capital? Sebab itu, pimpinan harus mencari jalan macam mana nak membantu mereka. Golongan peniaga terkesan teruk. Kemudian, golongan pekerja memerlukan tempoh untuk menstabilkan kewangan dan memulihkan kehidupan masing-masing. Jadi, secara umumnya, seluruh rakyat memerlukan lebih masa untuk bangkit daripada kesan kemusnahan ekonomi akibat serangan COVID-19. Ini kenyataan daripada Presiden UMNO yang begitu prihatin tentang kehidupan rakyat. Jadi dia kata, jika golongan ini mendapat layanan sama seperti mereka yang kurang terkesan, pasti sukar untuk kembali berdiri. Jadi antara langkah yang boleh dilaksanakan, termasuklah, ini tuntutan beliau, iaitu moratorium bayaran untuk golongan ini dilanjutkan lagi bagi tempoh 6 bulan yang telah pun berakhir. Begitu juga dengan bantuan perniagaan dan pencarian pekerjaan oleh agensi kerajaan perlu diperkasakan untuk membantu mereka. Sebagai pemimpin Parti UMNO yang selalu katakan UMNO dari rakyat untuk rakyat, beliau amat mengharapkan, kerana hari ini suka tak suka walaupun dalam kabinet yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bercampur aduk dengan parti-parti lain, tapi orang melihat kepala kereta api itu datang daripada UMNO. Orang akan menyalahkan pada UMNO. Sebab itu beliau Sir Razak, dia bukan menteri pun. Memang saya tahu Sir Razak, beliau bukan menteri pun, tapi beliau mengingatkan sebagai Presiden UMNO. Betul lah, nasib dia nak buat macam mana. Sebab dia bukan menteri. Tapi bagaimanapun dia mengingatkan kepada ahli-ahli Parlimen. Kalau tidak nanti bersedialah anda untuk digugurkan dalam pilihan raya hari yang akan datang. Sebab saya lihat, saya terus terang, saya cakap terus terang. Setakat hari ini yang saya lihat, mungkin yang lain tak masuk dalam Facebook, ahli Parlimen Lenggong saja, saudara Datuk Seri Anwar Samsul Nasrah, beliau menyantuni di bahagiannya, dia balik ke kawasannya, dia dah tak jadi menteri dah, dia ahli Parlimen, dia balik, dia berjumpa dengan ahli Parlimen, ahli UMNO di kawasan Lenggong dan mula melaksanakan tugas secara tuntas untuk rakyat. Pembelaan pada rakyat, beliau dah membuka pejabatnya, pejabat aduan, bertemu dengan setiap pengundi yang semampu mungkin, menghulurkan segala bantuan-bantuan. Jadi saya mengharapkan ini dijadikan contoh kepada ahli-ahli Parlimen yang lain. Jadi saudara Mak Yusof Mak Noh, dia kata semua bantuan hanya gula-gula, dia kata cakap tak sepa bikin. Itulah kalaulah pimpinan hanya sekadar melaksanakan tugas seperti melepas batuk di tangga saja, akhirnya rakyat akan begitu. Macam mana kata Puan Nurhayati Yati, sebab dia kata UMNO adalah perjuangan untuk rakyat. Itu masalah dia, sebab sekarang ni kita nak cari, kalau boleh nak cari hero. Saya lihat setakat hari ini Saudara Datuk Samsul Nasrah adalah antara contoh yang baik. Saudara Zulkifli Hashim, dia bertanya pada saya, ini elok juga untuk perbincangan kita. Dia kata, Tok PRU yang akan datang ni tak jadi mengacau, sebab dalam kerajaan hari ini ada macam-macam parti. Dan sudah pasti mereka akan berebut
untuk menjadi calon dan sebagainya. Yang ini saya suka menyantuni kenyataan daripada Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Haji Hassan. Dia kata kita harus jadikan kejatuhan UMNO Barisan Nasional pada PRU 14 dulu sebagai pengajaran. Masa bukan lagi untuk kita walaupun sebagai kerajaan merasakan kita betul. UMNO, sebab itu dia kata UMNO tidak akan mengadakan sebarang perbincangan dengan Parti Bersatu. Itu kena jelas. Jadi rakyat pun nak tahu. Dan bagi kita, saya yakin warga UMNO, rakyat bawahan, jelas. Dia kata UMNO tidak akan mengadakan sebarang perbincangan dengan Bersatu berhubung pembagian kerusi dalam kita menghadapi musim pilihan raya akan datang. Dan dia kata lagi, kerana itu beliau bertanya pada PAS, sila nyatakan bagaimana anda punya ketetapan. Apakah mahu masih terus menyantuni Muafakat Nasional atau masih lagi nak main dua kolam? Kalau sampai dah dekat, bila dah tak larat, dia baru cari lubang untuk kita buang najis, itu letih lah saudara. Jadi pimpinan PAS, saya lihat ada kiriman tadi daripada ahli akar umbi. Dia kata bahawa peringkat akar umbi memang mengharapkan Muafakat Nasional. Cuma yang ada bermasalah adalah peringkat atasan. Dan mereka yang masih megang jawatan menteri nak main dua kolam lagi. Akar umbi pun benci. Saya dapatan saya bahawa warga PAS di peringkat akar umbi pun mereka pun dalam keadaan bosan dengan percaturan politik acuan ataupun adunan pimpinan tertinggi. Macam mana juga ahli UMNO juga marah. Ahli-ahli UMNO marah kalau melihat UMNO ni nak menyantuni parti PBM. Memanglah mereka akan kecewa. Sebab itu ada ahli akhirnya apabila Datuk Ismail Sabri melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi MPN, Majlis Pemulihan Negara, bertaraf menteri, ada yang letak jawatan terus. Begitu juga ahli akar umbi. Begitu juga ahli PAS, mereka juga kecewa dengan percaturan politik yang lebih banyak melontarkan retorika. Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi telah pun menyatakan dengan jelas bahawa masa kita tidak lagi untuk melontarkan kenyataan-kenyataan yang super wow. Enough is enough. Sekarang masa bekerja. Dan kepada beliau, saya malam ini minta sekali lagi, Datuk Seri Presiden, jangan lupa calon-calon akan datang, pastikan anak-anak muda, pastikan muka-muka baru. Kalau yang ada sekarang ni, yang berkeladak muka tu, dah tak boleh pakai dah. Rakyat pun tak nak. Betul, mereka sekarang jadi menteri. Tapi kalau menteri pun, rakyat dah buat tak pandang dah. Buat apa kita menimba kekalahan? Cukuplah kita melalui zaman silam yang silap. Saya cakap terus terang, zaman waktu Datuk Seri Najib jadi Presiden UMNO dulu tu, bawa orang keliling tu menipu beliau. Kesian saya tengok. Yes sir, akhirnya tak ke mana pun. Dan hari ini, saya melihat suasana lebih kurang sama. Cuma yang saya katakan 2 hari lepas, saya pergi ke Ibu Pejabat UMNO, saya ada kelegaan. Sebab parasit tidak lagi berada di rumah UMNO. Mungkin mereka sibuk mencari projek, pergi kejar menteri dan apa semua tu. Biarkan mereka di situ dan bersihkan. Yang saya lihat, yang hadir, yang datang, bertemu dengan pimpinan, bertemu dengan urustia UMNO adalah wajah-wajah yang baru, yang bersih, yang committed pada perjuangan. Datang nak bagi tahu laporan, cawangan saya begini, bahagian saya begini, ini program kami, nak kita hadapi, nak satu. Sebab saudara, saya menyatakan terus terang, saya yakin bahawa pilihan raya akan diadakan sekitar dalam 7-8 bulan lagi. Jadi pimpinan akar umbi kena bersiap sia sekarang. Datuk Seri kena minta daripada perangkat bahagian nama-nama yang baru. Betul lah, minta lah 5-6 nama, tapi perhati nilaikan betul-betul. Sebab rakyat, dapatan saya, bahawa rakyat peringkat bawah mahu melihat bahawa UMNO melakukan islah kepimpinan. Mesti ada reformasi. Dan kita nak bagi tanya dengan PAS betul-betul. Nak bersama atau tidak dengan Muafakat Nasional. Kalau tak ada, okey, cukup sampai di sini. Memang ini akan menghancurkan hati warga PAS peringkat akar umbi. Saya tahu. Saya dapatan saya.
Mereka begitu kecewa seandainya Muafakat Nasional ini terburai di tengah jalan. Nak buat macam mana? Bukan kehendak kita, kehendak pimpinan. Kehendak pimpinan yang nak main dua kolam. Kita melihat dengan penuh keikhlasan. Waktu kita mewujudkan Muafakat Nasional, tidak lain tak bukan dengan penuh keikhlasan. Kita menyantuni mereka. Kita melihat bagaimana Puteri UMNO berpeluk-pelukan dengan Puteri PAS. Bagaimana wanita UMNO bersama dengan wanita PAS. Bagaimana saya melihat, saya sekali lagi saya ulangi, bahawa waktu ditandatangani piagam itu bersama derayan air mata. Derayan air mata penuh pengharapan. That is the moment. Itulah masanya, termeterailah sudah perbalahan yang sekian lama antara UMNO dengan PAS ini. Selesai. Usai sudah melalui Muafakat Nasional. Tapi malangnya, tiba-tiba tengah jalan telah dikidnap. Yang tukang mencuri tengah jalan ni bukan orang lain. Sebagainya pimpinan UMNO, sebagainya pimpinan daripada PAS. Sebab mereka mempunyai kepentingan untuk diri mereka. Mereka tidak melihat secara global, secara besar. Bagi mereka sekarang ni, this is the time. Bila UMNO dengan PAS bersatu ni, kita kuat. Okey, kita minta itu. Kita minta ini. Bukan itu, Ali Akar Umbi. Saya berjumpa dengan Asabiqun PAS. Asabiqun PAS ni adalah orang lama. Yang usianya 60 tahun ke atas. Mereka juga begitu menyantuni. Tetapi ke mana? Akhirnya, kita tewas di tengah jalan. Akhirnya, kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Itulah yang terjadi. Dalam keadaan sekarang ini, saya amat mengharapkan supaya pimpinan yang sudah sekarang ini, anda dah jadi menteri. Santunilah rakyat. Rakyat begitu dahagakan santunan daripada anda. Soal, ini saya seronok juga dengar. Kenyataan daripada mantan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka, Dato' Sri Idris Harun. Dia kata, perubahan akan berlaku dalam musim pilihan raya akan datang. Artinya, kita dalam menyantuni teman-teman rakan-rakan daripada Barisan Nasional, perlu dilihat bahawa mereka tidak boleh dilihat untuk menempel ataupun menunggang di bahu kawasan-kawasan majoriti pengundinya datang daripada pengundi Melayu. Betul saudara, 67 kerusi parlimen kita hilang. Kesan daripada bila mereka tidak dapat perform. Orang Melayu pun tak boleh terima mereka, apatah lagi pengundi daripada bukan Melayu. Sama ada daripada MIC, sama ada daripada MCA, sama ada daripada gerakan. Cukuplah kita menanggung biawak hidup. Dulu lagi saya dah kata, bukanlah kita sebagai resis. Selama-lamanya UMNO menunjukkan sikap toleransi dengan pimpinan daripada MCA, daripada MIC, daripada gerakan. Kita bertoleransi. Kita korbankan kawasan-kawasan majoriti pengundi Melayu. Kita mengharapkan bahawa mereka dapat menyantuni pengundi-pengundi bukan Melayu. Rupanya mereka tidak mampu. Jadi mereka hanya bertaut. Tunggu aja bawah tangga UMNO. Sampai bila kita nak bawa biawak-biawak hidup ni? Kalau mereka perform, okey juga. Contoh saya bagi tahu, macam di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, mereka gagal untuk menawan hati pengundi-pengundi bukan Melayu. Akhirnya, di mana kawasan itu yang ada pengundi Melayunya lebih kurang 55% ataupun 58%, sedangkan pengundi bukan Melayu itu 40%, kita tewas. Kerana 48% pengundi ini dah pergi kepada pemangkang. Ini yang berlaku di Ledang. Saya dah bercakap dengan bekas ketua bahagian Datuk Hamim Samuri. Bila dia katakan bahawa dia kawasan dia 55% pengundi Melayu. Bukan Melayu ada 45%. Saya kata minta maaf lah Wabi. Pilihan raya kali ini nampak gayanya. Siap-siaplah. You sukar untuk menang. Benar kelelahan saya. Dan saya lihat sekarang ni ada 67%. 67 kursi. Parlimen yang sekarang ni sebenarnya pengundi bukan Melayu sudah pun nak berbalik dengan UMNO. Mereka sudah ada keyakinan pada Barisan Nasional. Tetapi pimpinan daripada MIC, pimpinan daripada MCA, gerakan dah perlu terjun ke sana dalam Perikatan Nasional. Dan mereka ini tidak menyantuni. Saya berjumpa dengan teman-teman saya di sekitar Kuala Lumpur, mereka menghubungi saya. Mereka mengatakan mereka kecewa dengan pimpinan daripada MIC, MCA dan MIC yang tidak dilihat membantu rakyat dalam keadaan sukar begini. Suara mereka hilang.
Bila saya cakap dengan mereka, dia kata, ini semua kita punya leader serupa ini kura-kura, dah tortis. Sekarang ini ada guru sikit saja, tarik kepala masuk dalam badan. Itu perumpamaannya. Jadi, kita lah yang beria sangat. UMNO lah menyingsing lengan. Terus sana, UMNO barisan. Tapi mereka ke mana? Sebab itu, saya mengharapkan. Dah perangai Pak Lobai tak boleh pakai. Saudara Suhaila Osman, saya nak katakan bahawa bukannya bawahan. Bukan ahli-ahli bawah. Ahli-ahli peringkat akar umbi nak mahukan muafakat nasional. Tapi kalau pimpinan mereka begitu, sebab itu saya katakan, kalau itulah saya bersetuju dengan pandangan daripada Datuk Mak Hassan. Timbalan Presiden UMNO, dia kata tak ada sudah dah. Walaupun dah 75% kita dah selesai, mana kawasan yang PAS menang, PAS akan bertanding, kawasan UMNO bertanding, pembagian kursi. Lepas itu ada pula orang kata tak selesai lagi. Dan masih lagi berbolok-bolok. Cukup-cukuplah. Saya yakin kali ini, akar umbi PAS juga mereka faham. Akar umbi UMNO pun faham. Saya melihat di peringkat akar umbi antara UMNO dengan PAS, tak ada masalah macam dulu. Dah tak ada dah. Cuma lebay-lebay atas tu kita tinggalkanlah mereka. Biarkanlah, sebab mereka pun sekarang ni dah tak pakai lebay pun dah. Dah pakai coat, dah ada driver, dah pakai tie, dah ada bodyguard, dah jadi menteri, dah jadi timbalan menteri, jadi pengurusi JSC, dah lupa. Jadi biarlah mereka. Biarlah warga PAS sendiri mengajar mereka. Dan kita santuni ahli akar umbi. Dan kepada ahli-ahli perangkat bawahan, apa yang disarankan oleh Datuk Idris Harun, bekas ketua perhubungan UMNO Melaka, dia kata cukup dah. Kita cukuplah kita menyantuni parti daripada MIC, MCA dan gerakan dah tak ada dah. Dua ni. Kalau ada pun orang kata tak menambah, kalau tak ada pun tak berkurang. Kadang-kadang kalau ada pun jadi antah, buat apa bukan boleh buat nasi. Cukuplah kita berlapang dada. Datuk Seri Presiden, yang paling penting, turunkanlah wira-wira UMNO yang muka baru untuk kita hadapi, kita ladani dalam pilihan raya akan datang, dan besok kita dengar apa titah tuanku di persidangan Parlimen Panggal ke-4 besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.